Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Okey, baik, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1 bagi bab yang terakhir, iaitu bab 5, aplikasi teknologi reka bentuk sistem vertigasi. Baik, apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan lagi sesi PDPR ini. Okey, baik, sebelum tu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan tengok untuk bab 5 ni, kita akan tengok 5.1.1 iaitu definisi bagi sistem vertigasi. Okey, sebelum tu anda boleh buka buku teks anda pada muka surat 102-103. Okey, baik, cikgu teruskan lagi. Okey, reka bentuk sistem vertigasi. Okey, pada bab yang lepas kita dah kita dah belajar dah tentang hal-hal berkaitan reka bentuk lah. Kita dah tengok reka bentuk dan teknologi, kita dah tengok pengurusan projek, kita dah tengok proses reka bentuk, kita dah tengok lakaran. Jadi pengetahuan yang kita belajar tu kita akan guna untuk mereka bentuk sistem vertigasi. Kita akan pakai untuk mereka bentuk sistem vertigasi. Jadi reka bentuk sistem vertigasi yang bakal terhasil ni, dia akan aplikasikan teknologi dalam pemasangan sistem pengairan. Teknologi yang diguna dalam sistem vertigasi ni dapat bantu untuk tingkatkan hasil dan kualiti tanaman. Sistem ini lebih praktikal lah dan sesuai dengan amalan pertanian yang lebih sistematik. Okey, kalau kamu fahamkan betul-betul apa yang cikgu cakap tu, untuk bab 5 ni kita akan belajar mengenai lebih kurang macam pertanian moden macam tu lah, yang menggunakan sistem vertigasi. Okey, macam mana sistem vertigasi ni? Ni kamu boleh tengok ni. Okey, ni contoh dia lah ni. Ada tong air, ada gambar baja, ada gambar sabut kokopit, ada gambar polybag, ada sistem perpaipan dia. Jadi dalam bab ni dia tumpuan dia adalah pada teknologi dalam reka bentuk sistem pengairan titis untuk sistem vertigasi. Okey, kita teruskan lagi. Okey, reka bentuk sistem vertigasi. Reka bentuk sistem vertigasi. Apa dia reka bentuk sistem vertigasi? Okey, tengok yang cikgu bold dan cikgu merahkan ni. Merupakan reka bentuk sistem vertigasi merupakan inovasi dalam teknologi pertanian yang mengambil kira keluasan tanah, kemudahan untuk tapak penanaman, jenis tanaman yang nak ditanam, iklim dan juga kos. Itu dia maksud untuk reka bentuk sistem vertigasi. Okey, baik, apa dia sistem vertigasi? Sistem vertigasi ini adalah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan dan pembajaan yang rapi. Kamu boleh tengok pada buku teks kamu pada muka surat 103. Okey, larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak menggunakan sistem pengairan. Itu yang dia katakan sistem pengairan dan pembajaan yang rapi. Okey, sistem vertigasi ni dia tak pakai tanah, dia menggunakan media tanaman kokopit ataupun sekam padi yang menggantikan fungsi tanah. Lepas tu sistem vertigasi ni juga dia merupakan satu cabang kaedah hidroponik. Cikgu yakinlah kamu pernah dengar kaedah hidroponik. Kadang-kadang mak kita ada kat rumah dia buat hidroponik ni, nak tanam sayur kan, sayur-sayur macam sawi kan. Contohnya kangkung dia buat untuk dia buat dalam skala kecil. Jadi vertigasi ni dia merupakan salah satu cabang kepada hidroponik ni, iaitu kaedah penanaman tanpa tanah.
Tu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, kamu kena tahulah. Okey. Kamu boleh tengok buku teks kamu pada muka surat 103. Okey. Ini adalah cabang-cabang dalam hidroponik. Jadi hidroponik ni dia ada beberapa kaedah lah hidroponik ni. Jadi kita tengok. Yang pertama ni ada teknik aliran dalam. Yang kedua teknik aliran cetek. Yang ketiga teknik takung. Yang keempat teknik pasang surut. Yang kelima aeroponik. Dan yang keenam teknik pengairan titis, teknik agregat. Ini yang dikatakan sistem vertigasi. Jadi sistem vertigasi ni salah satu cabang daripada hidroponik. Ni pun kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Rajah ni ada pada buku teks kamu, muka surat 103. Okey, baik, seterusnya sila lihat muka surat 104. Okey, sebelum kita nak belajar tentang vertigasi ni, kita kena tahu dulu apa dia yang dikatakan sistem hidroponik. Ini kerana hidroponik ini kerana sistem vertigasi ni dia merupakan salah satu cabang daripada sistem hidroponik. Hidroponik ni dia diperkenalkan untuk meningkatkan pengeluaran hasil tanaman, dan dia tak memerlukan kawasan yang luas untuk kita bercucuk tanam. Okey, yang pertama adalah teknik aliran cetek. Ni kadang-kadang ada ditanya soalan semua ni kamu kena tahulah. Jadi aliran cetek ni dia larutan baja dalam tangki ni. Dia disalurkan disalurkan dalam palung. Okey, dalam palung ni yang mengandungi ni palung dia. Palung ni yang mengandungi akar tanaman tadi ni tanaman dia ni. Jadi pam yang dipakai ni akan digunakan untuk mengepam larutan baja ke dalam palung ini dan kembali semula ke dalam tangki utama. Okey, itu teknik aliran cetek. Kalau kamu tengok palung dia tak besar. Okey, yang kedua teknik aliran dalam. Teknik aliran dalam ni dia menggunakan kaedah sama macam aliran cetek, cuma beza dia palung dia ni dia lebih lebar dan juga lebih tinggi. Jadi kalau kamu tengok apa orang kata, paras air dia pada akar. Okey. Yang ketiga adalah teknik takung. Teknik takung ni biji benih semai pada media yang media tanaman yang dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja ini. Jadi takung yang digunakan ni, takung yang bawah ni mestilah tak telus cahaya, tak serap panas dan juga tak berkarat. Mana dia punya benih tu mungkin diletakkan dalam kapas ataupun span yang ada kat atas ini, dan dia akan tumbuh dekat atas itu. Okey, yang keempat adalah teknik pasang surut. Teknik pasang surut ni dia ada timer ataupun pengatur masa yang digunakan untuk kawal aliran larutan baja pada tanaman. Jadi larutan baja tu akan daripada bawah ni akan dipam naik ke atas ni, di dalam dia punya bekas ni. Okey, kemudian dia akan surut balik, turun kembali ke dalam takungan dia. Itu adalah teknik pasang surut. Okey, seterusnya aeroponik. Aeroponik ni akar tanaman ni dia tergantung di udara. Jadi dalam ruangan ni tanaman ni disembur dengan larutan baja secara semburan kabus melalui ni nozzle dia panggilnya. Nozzle ni mengikut masa yang ditetapkan. Okey, dengan cara ini akar ni akan lebih cepat untuk serap nutrien daripada baja. Jadi aeroponik ni merupakan salah satu inovasi terbaru dalam hidroponik. Mungkinlah dia punya dari segi kos dia mungkin tinggi sikit, tapi dia canggih lah. Okey, yang terakhir teknik pengairan titis, teknik agregat. Ni teknik yang kita nak belajar ni. Teknik hidroponik teknik hidroponik yang kita nak belajar ni iaitu sistem vertigasi yang paling berkesan lah. Sebab apa? Sebab teknik ni dia membekalkan air dan campuran baja yang dapat disalurkan terus ke akar pokok mengikut
masa yang ditetapkan. Jadi sistem ni boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis ataupun pita penitis. Tu nanti kita akan tengok untuk yang tajuk yang akan datang. Okey, dia akan menyalurkan air melalui tiup mikro ni. Tiup mikro ni yang disambungkan ke dalam polybag ni yang kecil ni. Jadi pita penitis menyalurkan air melalui lubang-lubang halus emitter yang berada di sepanjang pita tersebut. Maknanya larutan baja ataupun air ke dipam melalui pipe ni dan seterusnya akan disalurkan melalui tiup mikro ke dalam polybag itu. Itu yang dikatakan teknik pengairan titis. Jadi kamu kena tahulah. Yang ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, apa tujuan menanam fertigasi? Sebelum tu kita kena tahu apa dia tanaman yang sesuai untuk fertigasi. Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, untuk fertigasi ni dia sangat sesuai untuk tanaman sayuran yang berbuah. Tapi kena tengok juga sayur yang macam mana, sayur yang berbuah macam mana. Tapi contohnya macam timun, tomato, cili dan sebagainya lah, yang bersesuaian lah. Kalau kamu contohlah kamu tanam ubi kayu, ubi kayu tak sesuai lah, kan? Sebabnya dia bukan jenis tanaman sayuran berbuah. Jadi pokok dia pula jenis besar, jadi tak sesuai untuk fertigasi. Tanaman ni yang untuk fertigasi ni, kalau kita nak buat fertigasi, tanaman tu mestilah tanaman yang bernilai tinggi dalam pasaran, barulah berbaloi untuk dibuat. Okey, kat sini ada tiga tujuan penanaman fertigasi. Kita tengok yang pertama apa dia. Okey, yang pertama, ni dalam buku teks kamu, sama je, muka surat 105. Okey, yang pertama, untuk elakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah. Contohnya macam kulat seperti Pythium, Fusarium, Rhizotonia dan juga penyakit layu bakteria. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Yang kedua, untuk mudahkan pengawalan serangga dan juga perosak tanaman. Yang ketiga, untuk memastikan kita dapat bagi baja yang lebih berkesan kepada semua kita punya tanaman. Itu adalah tiga tujuan menanam secara fertigasi. Jadi kamu kena tahulah. Okey, seterusnya kamu buka buku teks kamu pada muka surat 106. Okey, apa dia kelebihan kita menggunakan sistem fertigasi ini? Okey, yang pertama, penggunaan baja kita tu dia secara cekap dengan kadar 85%, dan dapat diserap akar berbanding dengan penggunaan kaedah tabur dengan kadar 30%. Sebab apa? Sebab kalau kita tabur, kadang-kadang bila hujan ke apa ke, kita siram ke, baja tu akan hanyut. Kita kata hanyut lah. Jadi kita kadar penyerapan baja terhadap akar tu adalah kurang dan kurang cekap berbanding dengan sistem fertigasi. Yang kedua, penggunaan air secara efisien. Kita dah tahu dah, sebab dia menggunakan sistem yang air melalui pen penitis dimasukkan melalui tiup mikro yang disambung ke dalam polybag. Jadi kita yang dicocok ke dalam polybag. Jadi kita tahu dah memang efisien air itu untuk diserap oleh akar tanaman. Yang ketiga, kita dapat baja secara serentak. Contoh, kita ada 30 polybag. Jadi apabila kita on saja dia punya pump, dia akan baja secara serentak. Jadi semua tanaman itu akan dapat nutrien yang lengkap secara terkawal. Jadi baja tu kita kena tengok juga untuk peringkat umur bagi tanaman kita tu. Kalau dia makin besar, makin lama usianya, mungkinlah dia kena lebih. Okey, yang keempat, dapat hindarkan sebarang penyakit menggunakan media tanaman yang persekitaran yang bersih, sebab dia tak pakai tanah.
Okey, yang kelima, mengatasi masalah tanah tak subur, perumah kepada penyakit dan juga perosak tanaman sebab dia tak pakai tanah. Okey, yang keenam, masalah merumpai sangat rendah sebab dia tidak terdedah ataupun bercampur dengan permukaan tanah yang luas. Okey, yang ketujuh, kos operasi seperti air, baja, buruh dapat kurangkan. Sebab apa? Sebab ini adalah teknologi. Yang ke-8 adalah dapat meningkatkan lagi dari segi penghasilan tanaman. Okey, ini kamu boleh tengok pada muka surat 106. Okey, ini adalah salah satu kaedah penanaman fertigasi dekat Malaysia. Okey, yang ini dia menggunakan struktur pelindungan hujan, dia panggil. Dia macam rumah. Dia macam rumah, ada bumbung yang dibuat daripada bahan plastik yang mempunyai lapisan pelindungan UV ataupun ultraviolet. Jadi dia rangka dia ni dia pakai kayu ataupun paip besi ataupun plastik atau bahan-bahan yang kukuh yang lain lah. Saiz struktur pelindungan hujan ni dia bergantung kepada kesesuaian tapak penanaman dan juga kos orang yang mengusahakan. Ya, jadi SPF ni dia lebih berkesan lah sekiranya jaring yang dipakai ni kalis serangga perosak. Selain itu dapat elakkan lagi tanaman ni daripada layu akibat pancaran UV yang kuat. Lepas tu dia dapat kurangkan lagi masalah serangan penyakit kulat dan sebagainya. Dan penggunaan struktur pelindungan hujan juga dapat mengurangkan penggunaan racun perosak. Ini kamu kena tahu, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, ini kaedah yang pertama yang dipakai di Malaysia. Cikgu yakin kamu pernah tengok punya ni. Mesti pernah nampak punya. Okey, kadang-kadang kita lalu kat tepi-tepi jalan nampak orang tanam orang yang mengusahakan sayur secara besar-besaran. Mungkin kadang-kadang kita perasan ada struktur pelindungan hujan ini, SPS ini, yang macam rumah ni. Okey, yang kedua adalah penanaman tanpa struktur pelindungan hujan. Maknanya dia kawasan yang terbuka, tak ada bumbung. Jadi masa musim hujan mungkin air hujan akan bercampur dalam larutan baja yang masuk dalam polybag ni. Jadi mungkin akan menyebabkan baja tu menjadi cair. Jadi penanaman secara tanpa struktur ni pula dia menggunakan racun kulat dan juga racun serangga untuk lindungi pokok ni daripada penyakit sebab dia tidak dilindung. Okey, dan yang terakhir kita akan tengok hari ni, kamu boleh buka muka teks kamu pada muka surat 107, perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Okey, ini sistem fertigasi yang kita belajar ni. Ini secara konvensional. Jadi kamu boleh baca perbandingan dia daripada jenis tanaman. Jenis tanaman apa yang boleh tanam. Okey, struktur dia macam mana. Jadi jaring, kalis, serangga, sistem pengairan, air, modal, tapak, elektrik, pengetahuan teknikal, kaedah tanah, kos operasi, risiko penyakit, keseragaman pokok. Jadi kamu boleh baca benda ni. Tengok perbezaan dia. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, jadi ini tidak perlulah cikgu nak terangkan sebab dah ada cerita lah daripada awal tadi. Jadi kamu boleh baca. Kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, baik, itu saja untuk kelas kita pada kali ini. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jika anda berminat dan faham dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih, itu saja. Bye bye.